أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-249. Yaitu firman Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah An-Nahl ayat 99. Artinya, sesungguhnya syaitan tidak berdaya, yakni tidak kuasa terhadap orang-orang yang betul-betul beriman dan kepada Tuhan mereka berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ayat ini memberitahu kepada kita, syaitan ini sekalipun dari sudut-sudut tertentu ada keistimewaan dan kelebihan dia berbanding manusia. Dari sudut-sudut tertentulah ada kelebihan dia. Kita dah nampak dia, dia nampak kita. Dia boleh masuk sampai ke dalam tubuh badan kita. Dan macam-macam lagi lah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni dari sudut tu. Walaupun syaitan ini ada kelebihan-kelebihan dari sudut-sudut tertentu tu, namun dia tidak mampu menguasai golongan manusia tertentu. Apa ciri-ciri manusia yang tidak dapat dikuasai oleh syaitan ini? Iaitu orang yang pertama sekali beriman, orang yang ada iman, ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang ada tawakalnya. Tawakal ini adalah penanda aras kepada kekuatan atau kedalaman iman. Bahasa mudah kok kalau kita capur dua itu, iaitu orang yang dikurniakan Allah keimanan yang kukuh
sehingga imannya itu meningkat ke maqam yang dinamakan maqam tawakal. Sebab tawakal ni sebenarnya suatu maqam, satu keadaan jiwa yang timbul daripada keyakinan manusia terhadap Allah. Kuat keyakinan adanya Allah, yakin adanya Allah, yakin Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala rahsia, yakin Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala-galanya, yakin Allah Ta'ala maha bijaksana dalam segala apa yang dilakukannya dan sebagainya. Atas keyakinan itulah yang menjadikan seseorang itu bertawakal, berserah bulat kepada Allah. Jadi tawakal ni buah daripada iman. Cuma di dalam ayat ini dinyatakan golongan yang tidak dapat dikuasai oleh syaitan itu yang ada dua ciri yang dipisahkan. Satu yang beriman, yang kedua bertawakal kepada Allah. Namun pada hakikatnya dua perkara ini benar yang berkait. Kalau kita nak ringkaskan dia, iaitu orang yang imannya teguh sehingga membawa dia bertawakal bulat, berserah bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak mampu dikuasai oleh syaitan, sekalipun mereka ada kelebihan-kelebihan dari sudut tertentu. Jadi kalau kita ada hasrat, bukan saja hasrat, memang sepatutnya begitu, iaitu untuk memelihara diri daripada godaan syaitan ini, pedayaan syaitan ini, maka caranya adalah mengukuhkan keimanan, tauhid kita, makrifat kita, sehingga dia membuahkan apa yang dinamakan sebagai maqamat dan ahwal, termasuklah tawakal tadi, membuahkan satu rasa keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dinyatakan demikian, yang diselamatkan itu ialah orang yang ada iman dan hatinya hidup. Kerana tawakal ini adalah penanda aras kepada hati yang terang, hati yang bersinar, ataupun hati yang bermakrifat, hati yang hidup. Inilah orang yang insya-Allah dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan. Semata-mata kerana banyaknya ibadat, semata-mata banyaknya ilmu, luasnya pengetahuan, itu tidak disebut sebagai satu bentuk pemeliharaan, jaminan daripada terpelihara. Tapi disebut dalam ayat ini berkait dengan iman dan tawakal. Sebab itu ketika Syekh Abdul Qadir diuji oleh syaitan, Syekh Abdul Qadir ni, syaitan ni datang dalam bentuk satu upa cahaya di langit, lalu berubah bertukar menjadi awan, lalu terdengar suara apa? Suara yang mengandungi pujian terhadap Syekh Abdul Qadir lah. Kata Syekh, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku ni Tuhanmu. Suara itu berbunyi, aku ni Tuhanmu. Sekarang aku halalkan apa yang ku haramkan terhadapmu. Maksudnya memboleh lah. Perintah-perintah yang aku suruh ni tak apa mu tak buat. Larangan-larangan yang aku larang selama ni tak apa mu nak langgar. Sekarang aku halalkan. Kata Syekh Qadir, ini syaitan. Ini syaitan. Okey, sekali syaitan itu sedarlah bahawa Syekh Abdul Qadir dia tak berupaya nak menipu Syekh Abdul Qadir dengan perkara itu. Akhir sekali syaitan ni disepelek banyak. Macam orang belajar silat juga lah, rebah tu tak sedia kalah, nonja dan lagi nonja pun. Rebah pun. Syaitan pun macam tu juga. Dia kalau setapak, ada lagi buah sulit dia tu, dia makan lagi. Tak mudah-mudah gitu ya Allah dengan syaitan. Jadi dia kata, wahai Syekh Abdul Qadir, engkau ni terselamat daripada godaan aku. Dengar suara, engkau terselamat daripada godaan aku kerana kealimanmu. Dia makan waktu pula. Nampak macam ngalah dah tu, tapi nyakut lagi tu. Kau terselamat kerana kepintaranmu, kerana kealimanmu. Kata Syekh Abdul Qadir, celakamu. Aku selamat ni bukan kerana kealimanku, bukan kerana kepintaranku, tapi kerana hidayah, pertolongan Allah.
barulah habis sikit. Nak kabur ni kena pun nyintang sepelek lagi kat belakang. Jadi kalau kita termakan kau, rasa selamat aku nak aku ni. Nyakut lagi. Kalau kata orang dan kena sepelek lagi mesti. Orang tanya Syekh Abdul Qadir, macam mana mu kenal itu setan? Macam mana mu kenal? Setan dia tak apa. Mu kenal macam mana? Aku kenal dia dengan alamat, kata Syekh Abdul Qadir. Alamat apa ni? Bila dia menghalalkan apa yang diharam, mengharamkan apa yang halal, itulah setan. Itulah setan. Itulah setan. Menghalalkan apa yang diharam dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Kalau kita buat salah, itu dosa. Kita buat salah, kita tak sembahyang, dosa. Tapi jangan mengatakan sembahyang tu tak wajib. Ataupun jangan kata sembahyang tu boleh tak sembahyang tanpa sebab. Jangan kata gitu. Kalau kita buat salah, kita ambil barang orang, dosa. Tapi jangan kata boleh ambil. Halal ambil. Kalau kata macam tu, dia sama macam Syekh Abdul Qadir kata tadi. Itulah alamat aku kenal, itulah setan. Tapi nak khabar setan ni macam ni dia sepelek tu. Dia rebah pun, dia tak rebah gitu kok. Entah lagi yang nyakut ke belakang. Jadi kita ni, seseorang tu diselamatkan Allah bukan kerana ibadah dia, bukan kerana kealiman dia, tetapi dalam ayat ni disebut kerana iman dan tawakalnya kepada Allah. Bahasa mudah kok, makrifat qalbunya, kuat hubungan hatinya dengan Allah. Itulah bahasa mudah. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Tengok terbaliknya pula. Surah An-Nahl ayat 100. Artinya, sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya, yakni yang menurut pada pimpinan atau bisikan-bisikannya, dan dengan itu mereka menyekutukan Allah. Jadi ayat ni pula beritahu setan ini hanya dapat menguasai siapa? Orang yang berwalikan dia, orang yang menurutinya, orang yang ikut godaan-godaan dia, tipu daya dia tu, yang mengikuti itu, yang mendengar semua itu, inilah orang yang dapat dikuasai oleh syaitan. Kemudian dalam masa yang sama mereka ini mensyirikkan Allah. Kalau syirik yang jali, yang terang tu, jelaslah memang itu sudah termasuk dalam perangkap syaitan. Seperti meyakini keyakinan kepada yang lain, ketuhanan kepada yang lain dari Allah. Dalam i'tiqad itu ada keyakinan ada Tuhan yang lain dari Allah, atau ada sesuatu yang memiliki sifat yang sama dengan Allah, yang lain dari Allah. Tak ada semua pun. Contohnya kita percaya kepada satu benda tetapi memiliki kudrat secara mutlak, kekuasaan yang mutlak. Hak lain tak, tapi kita yakin hak tu sutil je. Atas satu benda tu dia ada keyakinan kekuasaan yang mutlak. Itu pun juga membawa kepada syirik atas keyakinan tu. Jadi meyakini ketuhanan yang lain dari Allah, sama ada memang yakin ada Tuhan yang lain atau ada sifat-sifat ketuhanan pada makhluk-makhluk lain. Secara secara asli lah, secara hakiki. Memang itu membatalkan iman. Jadi yang ini sudah tentu termasuk perangkap syaitan ataupun syirik khafi. Syirik khafi ini iaitu syirik dengan erti syirik bukan dalam keyakinan tapi syirik dalam gerak hati. Dah pun syirik dalam gerak hati ni iaitu ada niat-niat yang lain daripada kerana Allah. Bahasa mudah kok, ada niat-niat riak lah, riak, sum'ah dan seumpamanya. Nak perlihatkan kepada orang, nak dengar, suka mendengar kalau orang sebut-sebut supaya diketahui orang, diketahui oleh orang dan orang menyebut-nyebut dan macam-macam
macam-macam lagi lah. Jadi ada niat-niat yang lain daripada kerana Allah, iaitu niat yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas ni panggil riak lah. Cuma saya nak jelaskan bahawa jangan terkeliru, kita kena sedikit perincian perkara ni, kerana kadang-kadang timbul sedikit kekeliruan. Sekalipun kita tak bicarakan tentang masalah ikhlas di sini, tapi saya rasa perlu, bila saya sebut tu saya takut ada kekeliruan tentang beberapa keadaan yang nampak macam bukan ikhlas tapi masih dikira sebagai ikhlas. Contoh macam mana, dan ini disebut oleh alim ulama di dalam karya-karya mereka lah, iaitu orang konsep ikhlas ni bila tidak ada riak, tidak ada unsur nak memperlihatkan kepada yang lain. Tapi kalau ada tujuan yang lain macam mana? Tujuan lain, iaitu manfaat. Ada tujuan nak mendapatkan manfaat, bukan nak perlihatkan kepada yang lain, tapi ada tujuan nak mendapatkan manfaat di samping niat lillahi ta'ala tu. Contohnya kita melakukan amal-amal soleh. Kita buat amal-amal soleh, kita semayang, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran. Selain daripada tujuan asas tu kerana Allah, kita lakukan itu sebagai pengabdian diri kita kepada Allah, atas dasar kita menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya, yang kita yakini ketuhanannya itu. Bukan sekadar itu saja, tapi dalam masa sama kita mengharapkan mudah-mudahan kita berkah hidup, supaya senang, supaya rezeki kita murah, supaya dijaga, dapat penjagaan Allah, supaya dikurniakan nikmat. Ada niat-niat tu, ada tujuan-tujuan, niat-niat sampingan tadi tu. Yang ini macam mana? Ulama tasawuf kata niat ini tidak membatalkan keikhlasan. Boleh, cuma tinggal lagi darjat keikhlasannya itu agak rendah sikit. Jadi jangan kata kalau ada orang buat ibadah, dia buat memang kerana Allah, bukan untuk riak. Tidak ada riak. Yang ni asalnya tak ada riak, tapi dia ada hasrat nak dapatkan habuan-habuan yang berupa tadi tu, dapat nikmat, dapat kesenangan, dapat pertolongan Allah, dapat rezeki yang halal, dapat kekayaan, kesihatan dan macam-macam lah. Dia niat di sebalik amal soleh yang dia buat itu. Itu tidak salah, tidak membatalkan keikhlasannya, cuma tahap keikhlasannya itu agak rendah. Bagaimana pula dengan orang yang beramal dengan amalan yang sama tadi? Dia beramal memang kerana mengabdikan diri kepada Allah, lillah, bukan riak, tidak ada riak. Tapi di sebalik amalnya itu ada keinginan untuk mendapatkan habuan ukhrawi. Yang tadi habuan duniawi, sekarang habuan ukhrawi. Dia mengharapkan supaya dapat ganjaran syurga, dapat nikmat-nikmat dalam syurga dan sebagainya. Ada niat-niat tu, tujuan-tujuan tu, habuan ukhrawi ni. Maka yang ini juga tidak membatalkan keikhlasan amalnya. Amalan itu masih dikira sebagai ikhlas. Dan ini lebih baik dari yang pertama tadi. Cuma masih kurang, ada kurangnya. Tapi lebih baik dari yang pertama. Yang pertama itu mengharapkan habuan duniawi, itu pun masih dikira ikhlas. Jangan kata benda itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas ni kalau ada riak. Kemudian yang lebih baik daripada semua itu, iaitu orang yang beramal ibadah, mengabdikan diri kepada Allah tanpa melihat kepada habuan-habuan itu. Habuan duniawi pun tidak dipandang, apatah lagi habuan ukhrawi pun tidak dipandang, apatah lagi habuan duniawi. Semata-mata pengabdian diri kepada Allah, inilah yang paling murni dalam keikhlasan. Jadi sebab kadang-kadang kita dengar setengah orang kita, mu ni beramal ni nak dapat selamat dak ikhlas. Itu salah. Tanggapan yang keliru. Beramal nak dapat ganjaran pahala ni salah. Ni tak boleh ni. Itu sudah dikira ikhlas. Cuma tahapan keikhlasannya itu saja yang masih ada, yang masih kurang, yang perlu untuk kita tingkatkan, kita baiki lagi. Jadi sekarang berkait dengan musyrikun ini, syirik, kalau syirik jali, seseorang yang syirik kepada Allah, itu sudah termasuk perangkap syaitan. Adapun syirik khafi ini,
Syirik khafi ini seperti riak tadi itu juga yang menjadi sebab seseorang itu dikuasai oleh penguasa-penguasa syaitan ini. Jadi dua ciri yang disebutkan di sini, yakni orang yang mengikuti dan menuruti syaitan itu, dan ada unsur syirik sama ada jali atau khafi. Maka dia orang inilah yang akan dikuasai oleh syaitan. Sebab tu orang yang belajar ilmu tarekat, dia diajar pertama sekali jangan ada tujuan selain daripada kerana Allah. Masa saya pergi mengaji dengan guru tarekat tu, salah seorang guru ni dia pesan awal-awal lagi, kamu belajar ilmu tasawuf tarekat ni, tujuan nak dapat tu dapat ni sesat. Dia tak dulu lagi, dia kira sesat dah. Padahal ada sesat lagi. Maksud kalau kita belajar, tujuan kita amalkan lillah, tapi kita dah ada niat-niat tadi tu, habuang-habuang tadi tu, itu tak sesat lagi. Tapi dalam tasawuf sudah dikira sesat, yakni sebab membawa manusia jadi sesat. Dengan tujuan-tujuan tadi dia akan meleget, akhir kali dia akan bawa kepada satu keadaan yang boleh menyesatkan. Ada satu cerita yang menarik, kisah yang menarik yang disebut oleh Syekh Sirajuddin At-Tusi di dalam kitab Al-Lumat. Kitab Al-Lumat ni antara kitab karya tasawuf awal yang ditulis oleh tokoh-tokoh tasawuf sebelum Al-Ghazali lagi. Berarti sebelum kurun kelima. Al-Ghazali kurun kelima Hijriah. Ini sebelum lagi. Yang antara kitab-kitab awal yang ditulis tentang tasawuf dan merupakan rujukan yang autoriti dalam bidang ini. Al-Lumat dicerita tentang pengalaman, nak beritahu niat yang keliru ni, sekalipun dari segi tadi tu tidak dikira sebagai riak, tetapi dia buka ruang kepada kesesatan. Ni kisah macam mana, iaitu ada seorang syekh, yakni nama Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini dia merupakan salah seorang generasi penerus kepada keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri, Syekh Abdul Wahid. Jadi dia ada sekelompok anak-anak murid yang belajar dengan dia, dan riadah dia tu, latihan kerohanian yang dia ajar tu mungkin agak berat sikit. Maka adalah satu kelompok daripada murid-murid dia tu akhir sekali memisahkan diri, melarikan diri dan buat amal sendiri. Dia buat amalan dia sendiri. Dia reka sendiri. Buat amalan dia sendiri. Kemudian dalam tempoh itu dia telah mendapat suatu pengalaman yang luar biasa, pengalaman spiritual, pengalaman kerohanian yang luar biasa, iaitu dia dikatakan atau merasakan dirinya masuk ke dalam syurga. Maka ditakdirkan Allah, pada satu masa bertemulah antara sekelompok murid-murid ini dengan bekas guru dia tu. Bertemu balik. Guru-guru yang mursyid ni tidak akan cari murid. Percayalah, antara alamat mursyidun tu tidak akan cari murid. Apatah lagi nak marah ke dia. Nak marah musuh, itu bukan dia. Bukan musuh dia, nak ikut tak musuh dah. Itu ciri-ciri mursyid. Kalau guru kami dulu, dalam memberikan ungkapan tentang mursyid ni, dia beri satu analogi, kiasan yang baik. Dia kata apa? Bila orang tanya tentang masalah ni, dia beri satu analogi yang mudah takat pada fikiran kita kalau kita mikir. Apa benda? Semut mencari gula atau gula mencari semut? Hak sebenarnya, semut tu akan golek pergi cari gula ke? Ataupun semut yang merayak pergi cari gula, ataupun gula tu golek cari semut? Hak tabi'inya, semut tu tak akan golek kecuali gula tu tak akan golek kecuali semut ni akan pergi cari gula. Gula tak akan pergi kat semut. Itu ciri mursyid. Dalam tasawuf, jadikan ini pedoman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Baik. Jadi bila bertemu dengan Syekh Abdul Wahid ini, jadi si murid ini bercakap
memberitahu pengalaman spiritualnya tu, memberitahu pengalaman rohaniah. Dan nada dia bercakap tu ada nada-nada kesombongan. Dia tak perasan. Ni buah tak nampak. Buah main dalam ni tak nampak. Tetapi orang yang ahlul firasah dia boleh can. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan lisan ini dan anggota zahir kita ni terjumanul qalbi, penterjemah pada kalbu kita. Jadi riak-riak pada perbuatan percakapan kita tu tanpa kita sedar itu menterjemah apa yang duduk dalam kalbu. Jadi sekelompok murid ni cakap dengan nada sombong, bangga. Jadi tak sedar. Tapi Syekh Abdul Wahid tetap menghormatinya. Tanya cerita apa ceritamu, dia tak marah, dia tak memusuhi, marah. Tak sebentar. Nak bawa sendiri lah. Menguasa lurah silakan. Tapi dia menghormat dan diberitahu cerita-cerita keanehan tadi tu bahawa dia ni beramal sehingga dapat masuk syurga. Syekh Abdul Wahid ni sampai terkejut. Masya Allah, masuk syurga. Tapi dengan penuh tawaduk dia kata, boleh tak membawa aku sekali masuk ke tempat syurga pun tu? Dia tak kata apa-apa. Dia kata, boleh tak aku nak ikut sekali masuk? Jadi kelompok ni dengan penuh yakin. Penuh yakin. Boleh. Dengan penuh yakin dia, boleh. Bawalah. Bawa dia pergi ke padang pasir. Waktu senja. Bila sampai waktu senja, tiba-tiba keadaan berubah. Dan dialami oleh mereka ni. Ubah keadaan. Keadaan padang pasir yang kadang kita tahulah padang pasir tiba-tiba berubah menjadi satu keadaan yang sangat indah. Dan berlaku fenomena-fenomena yang seolah-olahnya apa yang disebut dalam Al-Quran tu ada. Adanya orang pelayang, adanya bidadari, nampak? Kata guna ni. Nampak dah sekarang. Jadi orang yang ada tu mengalami keadaan tu. Tapi Syekh Abdul Wahid ini Allah Ta'ala beri firasah ke dia, gerak hati yang betul. Dia rasa ini tipu daya. Tengok atas riak-riak tadi tu, ini mainan. Jadi dia terasa nak pandang ke bawah. Atas pelayang-pelayang berjubah hijau hari ni jalan bawa layang ni, dia terasa nak pandang ke bahagian bawah, bahagian kaki. Orang tua kita dulu hancur, nak kena tu tengok kaki. Kalau nak pijak atu dah dah pakai bawah tu. Atu lah ni moden. Atu dulu mungkin tak boleh pijak lah, tak ada selipar. Atu lah ni boleh pijak. Tengok bahagian bawah. Dan Allah Ta'ala memperlihatkan dia itu kaki-kaki binatang. Kaki binatang. Lalu kita tahulah dia bahawa sekelompok orang ni sedang diperdaya oleh syaitan. Sedang diperdaya. Jadi bila diperdaya, keesokan harinya bila siang, bila mereka bangun baru mereka tersedar bahawa mereka berada dalam tempat pembuangan najis-najis binatang. Baru tahu, baru sedar. Seperti itu. Jadi mereka awam mungkin tak, tapi dia ada niat-niat. Dari segi asal, dari segi keikhlasan, tak rosak lagi kalau kita niat mendapatkan kurniaan Allah, dapat penjagaan Allah, anugerah Allah, masih lagi dalam ruang ikhlas. Tapi dalam tasawuf, kalau lagi niat itu dikira sebagai sebab yang akan diterik kepada hal yang lebih buruk dan berlaku pada kelompok. Na'udzubillah min zalik. Jadi disebut dalam ayat ini, iaitu orang-orang yang pertama sekali menuruti, mengikuti syaitan ini, kehendak-kehendak kemahuan dia. Dan macam mana kita tak tahu kehendak syaitan? Apa-apa larangan Allah dalam Al-Quran, maka mengikutinya itulah yang dikira sebagai mengikut kehendak-kehendak syaitan. Macam tadilah, kita nak tahu orang yang mengikuti syaitan ni dah nak ikut orang yang dia tak nampak depan mata. Tengok bisikan-bisikannya. Nilai dulu dengan Al-Quran dan Sunnah, muafakat ke tak? Apa-apa saja yang bercanggah Quran Sunnah, kita tak faham. Dah kalau kita tak faham balik, tanyalah alim ulama sehingga memahami perkara itu. Itulah kita tahu itu bisikan syaitan.
Jadi apa yang bercanggah kalau kita ikuti, kita turuti, itulah artinya kita mengikuti syaitan. Dan orang inilah yang akan dikuasai oleh syaitan. Ada satu persoalan yang saya rasa mari kita ingat, saya rasa baik juga saya jelaslah. Sementara saya sebut tadi itu, salah satu ciri orang yang dikuasai oleh syaitan ni kerana unsur syirik. Sama ada syirik jali yang terang ataupun syirik khafi. Isunya macam ni. Dalam agama kita ni ada penamaan-penamaan yang kalau kita dak clear molek, dak perhati molek, mungkin terkeliru dengan penamaan itu. Contohnya tadi, riak itu dinamakan syirik, tapi syirik khafi. Kalau kita tengok atas nama syirik itu tanpa memperincikan pada riak wasaq bihimang gitu, itu salah faham lah. Kalau kita tak tengok molek, mungkin jadi gitu. Riak ni syirik ni disebut dalam hadis, iyyaka wasyirkal asghar. Berjaga-jagalah terhadap syirik kecil ni. Kita faham syirik ni batal iman, padang. Nabi menjelaskan apa benda syirik kecil tu? Ar-riya. Riak tu syirik. Dia kerana kita ni tak ada asah molek, Allah padang dah aku ni hari-hari syirik. Itu satu tanggapan yang salah. Nak beritahu ada macam benda-benda macam ni berlaku dalam agama kita dari segi penamaan tu. Yang mana satunya penamaan istilah, yang kedua penamaan orang panggil secara majaz saja, secara bahasa kiasan saja ataupun bahasa pinjaman. Jadi kita kena cermat. Contoh macam mana? Contohnya syirik ni lah. Bila sebut syirik khafi, makna syirik khafi itu riak. Tapi jangan samakan dia dengan riak yang membatalkan iman. Riak itu membatalkan pahala amal. Dengan riak membatalkan pahala amal, bukan membatalkan iman. Sekalipun atas nama syirik. Atas nama syirik. Takut keliru. Sama juga dengan beberapa perkataan lain. Saya rasa saya perlu jelaskan, baik juga untuk kita sama-sama fahamlah. Ada beberapa perkataan lain lagi yang seperti ini juga, iaitu seperti dusta, kazib, bohong, pelawak, cakap pelawak. Bahasa Arab saja kazib. Jadi dusta ni, pelawak ni memang dosa besar. Jangan kata benda ni boleh. Jangan kata benda ni boleh buat. Sekalipun ada istilah orang panggil, orang Melayu sebut sebagai tipu sunat. Itu istilah Melayu je benarnya. Istilah Melayu. Tapi saya nak khabar penggunaan perkataan bahasa ni. Dinamakan sebagai dusta juga, tapi benda tu boleh. Jadi orang Melayu namakan tu sebagai tipu sunat. Sebenarnya itu penggunaan bahasa secara majaz ataupun saya pinjaman saja. Dia bukan asli pelawak. Nipu tu dia tetap dosa, dan dosa besar. Jangan kata boleh menipu, itu kalam yang salah. Jangan kata macam tu. Baik. Jadi kok mana beza dia? Beza sikit. Hak nipu yang menjadi satu dosa yang salah ni, dengan perkataan tu dinamakan kazib juga, tetapi dia bukan jenis nipu ni. Dia hanyalah penggunaan tu diguna pakai secara kinayah ataupun secara majaz saja. Baik. Tengok pada hadis Nabi. Ada Nabi beritahu dusta ni tidak boleh kecuali dalam dua perkara. Iaitu mendamaikan di antara isteri yang dua orang isteri, atau meredakan antara dua orang isteri, ataupun mendamaikan dua orang yang berseteru, yang berbalak. Jadi seolahnya memahamkan secara zahirnya boleh nawak lah. Tapi sebenarnya bahawa perkataan menipu di sini dalam konteks ayat ni sebenarnya diguna pakai sekalipun kazib, bahasa Arab kazib, tapi dia dipakai secara kinayah. Maksud kalau kita nak pakai molek, dusta ni tetap dosa besar, dan tak boleh dilakukan dalam apa juga keadaan.
Adapun yang disebut dalam hadis tadi itu, sekalipun dinamakan kazib, dia sebenarnya tidak sama. Sebab apa? Kazib itu secara kinayah saja. Kok mana beza? Nawak ni, orang yang memberikan fakta salah tujuan memperdayakan. Itu menawak bagi. Barang rosak, dia khabar tak rosak, tujuan nak tipu orang tu. Ada dua tu. Pertama sekali, maklumat tu salah, tujuannya nak memperdaya. Ada pun memberikan maklumat yang salah tapi tidak dengan tujuan-tujuan itu, maka itulah yang dinamakan juga sebagai dusta, tapi dia bukan menawak ni, bukan kazib ni. Maka sebab itulah kitab-kitab tasawuf, kalau nak tengok kitab Melayu, tengok Sairus Salikin, dan kitab Arab pun banyak menyebut tentang jenis-jenis yang boleh kita macam tipu. Tapi sebenarnya tak tipu, sebab tak cukup dua perkara ni. Sebab menipu tu beri maklumat salah, tujuannya apa? Memperdaya. Memperdaya. Maka di situ disenaraikan ada 5-6 jenis yang kita boleh beri maklumat salah tapi tidak dikira tipu. Sekalipun orang panggil ada makna tipu tu, atas dasar memberi maklumat salah. Contohnya apa? Kalau dalam hadis tadi disebut 2, sebenarnya bukan 2 saja, ada lagi perkara lain. Kalau disebut dalam hadis, orang yang bini, ni orang bini ramal. Orang bini ramal. Iaitu, dia nak meredakan kekecohan antara dua orang isteri dia tu, sehingga dia khabar benda yang tak betul. Tapi tujuan dia supaya orang ni tak marah kau ni. Dan tujuan supaya orang ni tak marah kau ni. Itu tujuan dia. Dia pergi ke si A ni, dia ada bini A, bini B. Dia pergi ke bini B, dia kata si A tu duk puji sama kamu, padahal dia duduk sungguh sama. Tapi kamu ni khabar si A ni Allah puji sama kamu, masak sedap pun. Hak berlaku terbalik. Dia pergi ke si A ni pula, oh si B ni baik sungguh kamu, dia tengok dia respect kamu, hormat kamu, padahal berlaku tak gitu. Menawak lah tu. Tapi apa tujuan dia? Nak memperdaya? Bukan. Dia nak reda supaya jangan balak. Itu dia benar. Jadi sekalipun orang namakan kazib, dia hanyalah sebagai kinayah saja, sebagai bahasa pinjaman. Hakikat sebenar dia bukan dusta. Kerana tujuannya bukan untuk memperdaya, tapi nak meredakan. Itu beza dia. Tapi niat atas masing-masing lah. Dia masing-masing punya niat lah ni. Demikian juga orang yang nak mendamaikan dua orang, nak mendamaikan dua orang yang bertelagah, dia balah dua orang, dengan bini balah. Dia nak mendamaikan, dia beritahu, pergi jumpa si B, dia khabar si A tu, oh dia khabar dia tersilap, dia tergini-gini, padahal dah. Dia pergi jumpa khabar si A pula, dia khabar gitu juga, oh si B, sebenarnya si B tu khabar dia, mungkin dia silap, dia minta maaf, padahal dah pun. Jadi kawan ni dengar gini, reda senyap, sejuk, damai. Jadi dia beritahu maklumat salah tu ada makna dusta, tapi tidak dinamakan dusta sebab apa? Tujuannya bukan untuk memperdaya. Sama juga macam seseorang yang kena kejar, lari duduk nusuk belakang rumah kita. Ada orang nak buat jahat ke dia, dia kira sama dia bersalah ke tak bersalah ke, lebih lagi dia tak bersalah. Ada orang nak buat jahat ke dia, kita tahu. Lepas tu sampai rumah kita, dia tanya, mau dia nampak tak tadi tu, orang ni sama gini ni. Kita tahu dia duduk belakang rumah kita, tapi kita tahu kalau kabur berat kawan ni kena. Jadi dia kata tak ada. Jadi sekarang dia sudah memberi maklumat yang salah. Itu ada makna dusta, tapi tidak dinamakan dusta sebab apa? Tujuannya nak menyelamatkan orang ni. Jadi sekalipun benda-benda macam ni dinamakan kazib, hanya sekadar kinayah saja, tapi dia bukan hakikat dusta sebenar. Kerana dusta sebenar ni memberi maklumat salah, tujuannya tidak lain kecuali untuk memperdayakan. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Al-Arba'in fi Usuluddin bahawa kazib, dusta ni memang dosa. Memang tak boleh, dosa besar. Kecuali kerana darurah. Darurah ni tahu sajalah, darurah ni macam kita, darurah ni tidak bererti benda ni boleh buat, tapi darurah tu mengharuskan kita melakukannya, bukan menghalalkan dia. Sama macam kita lapar orang lah, tak ada makanan, dari segi fiqh, hukum fiqh,
Kita kelapa orang tak ada makanan. Duduk satu dalam hutang mana, sesak mana, tak ada makanan, ada ular je. Ataupun babi seekor. Hak jadi makanan, hak lain dia nak makan. Kita tahu benda ni haram, tak akan jadi halal dah benda ni. Tak akan jadi halal. Tapi bila darurah ni boleh mengakibatkan kemudaratan, kematian dan sebagainya, maka dibenarkan makan, dibenarkan. Bukan dihalalkan, bukan berarti tu kos tadi jadi halal, dibenarkan kerana darurah. Jangan salah guna perkataan. Dibenarkan kerana darurah, bukan berarti benda tu dah tukar jadi halal. Sebab tu Imam Ghazali kata dalam bab darurah ni ada dua. Darurah nak dapatkan manfaat atau menolak mudarat. Yang boleh kita gunakan benda ni darurah untuk menolak mudarat, bukan nak dapat manfaat. Cuba rujuk dalam Al-Arba'in fi Usuluddin oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Nak khabar istilah. Jadi saya rasa perlu kita faham. Istilah-istilah ni kita temu dalam kitab, kita takut orang keliru. Oh boleh warna kita. Sekali kita cakap cara terbuka, boleh melawak. Habis rosak agama kita. Boleh menipu, boleh melawak. Itu hanyalah bahasa majaz. Baik, firman Allah Ta'ala, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Surah Yusuf ayat 53. Artinya, tiadalah saya merasa bersih diri. Ini kata Nabi Yusuf. Sebab hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali bagi orang yang dapat hidayat atau rahmat Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi penyayang. Jadi Nabi Yusuf sendiri mengungkapkan, dia kata, aku tidak menganggap diriku suci. Nabi Yusuf. Ini sifat seorang mukmin sepatutnya beginilah. Ini seorang Nabi. Aku tidak anggap diriku ni sebagai bersih dan suci. Tawadhu. Sekalipun hakikatnya dia bersih. Sebab apa saya kata gitu? Nabi-nabi dan rasul-rasul tu makamnya maksum. Bila maksum, memang sudah tak ada salah, tak ada dosa. Sekalipun demikian, tapi dia tetap merasakan dia tidak menyucikan diri dia dan membersihkan diri dia. Atas kedudukan makhluknya sebagai manusianya, sekalipun dia diletakkan Allah, dikurniakan Allah sebagai seorang Nabi yang maksum sifatnya, tapi dia tetap merujuk kembali kepada diri manusia hak asli itu sebagai seorang manusia, tak lari daripada kelemahan dan kekurangan. Jadi Nabi Yusuf ni mengatakan, aku tidak menyucikan diriku, membersihkan diri itu. Sebab apa? Kerana nafsu ni memang menyuruh kepada keburukan dan kejahatan, kecuali orang yang diberi rahmat, dijaga oleh Allah dengan rahmatnya. Baik, kemudian kata pujangga, sungguh aku telah diuji dengan 4 musuh yang selalu melempar aku dengan anak panah yang dapat menembus. Jadi pujangga ni penyair lah ni, syair dia. Ialah bukan hadis, apatah lagi ayat Al-Quran. Tapi syair agak ni kadang-kadang banyak benda boleh ambil intibar. Aku diuji dengan 4 musuh yang selalu melempar aku dengan anak panah yang dapat menembus. Sentiasa panah ni, panah dia pula kena. Apa benda 4 musuh tu? Iaitu iblis 1, kemudian dunia 2 ni, kemudian hawa nafsu yang 3, dan yang ketiga syahwat, keinginan-keinginan yang buruk. Ya Tuhanku, hanya Engkau yang dapat menyelamatkan aku daripada musuh-musuh ni. Kata penyair ni, hanya Allah Ta'ala sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada
daripada gangguan-gangguan musuh-musuh yang disebutkan ni. Musuh-musuh hak disebut ni hak bisa-bisa belaka. Iblis, dunia, nafsu, benda hak payah belaka ni. Bukan benda mudah nak menghadapinya. Baik, kemudian kata alim yang mensyarahkan kalam hikmat ini, Allah menjadikan syaitan sebagai musuh manusia. Sebagai musuh manusia ini suatu nikmat. Mana pula jadi nikmat? Kita tahu belaka ni musuh ni, syaitan ni musuh. Mana jadi nikmat pula? Maka kena tengok sudut pandang lah. Sudut pandang tu kok mana? Jangan kata, oh kenyataan ni tak betul ni, berlawan dengan Al-Quran yang menyuruh kita fattakhizuhu aduwa. Hendaklah kamu ambilnya sebagai musuh. Tapi jangan tengok satu ayat Al-Quran saja. Ayat Al-Quran ni bukan tengok kepada ayat yang lain yang lebih umum, iaitu bila Allah Ta'ala menyebut tentang ulul albab, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Subhanaka tu nak kabarnya apa yang kau buat ya Allah tak ada benda sia-sia. Jadi sekarang tengok dari segi ni. Dari segi syaitan sebagai musuh tu jelas dah lah. Tapi bila kita lihat dia sebagai satu nikmat tu, lihat dari segi hikmah-hikmah dia kok lain pula. Jadi kalau kita gaduh doa lalu, kita akan kata kenyataan ni tak betul ni, canggah dengan Quran ni. Kena tengok dulu bagaimana dihuraikan dan dijelaskan. Jadi oleh kerana sudah masuk jam waktu insya', kita berhenti setakat ini dulu, dan insyaAllah akan bersambung huraian kitab ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.